komentari tahap pemahaman masyarakat umum terhadap konsep pelbagaian pemikiran dan falsafah dalam tamadun Cina bersama kumpulan 15. Saya, Tur Adina Ahmad Maizian, 200291 dan rakan penyampai. Saya, Nur Anissa binti Mak Nordin, bernombor metrik 202019. Nama saya Nur Amirah binti Muhammad Azib, nombor metrik 202021. Seterusnya, nama saya Mukundan, bermatriks nombor 203646. Teruskan bersama kami. Dinasti Han dikenali sebagai zaman kegemilangan yang diperintah oleh Han Chao pada tahun 206 sebelum Masihi sehingga 220 sebelum Masihi. Mewarisi penyatuan China dari dinasti sebelumnya iaitu dinasti Qin. Dinasti ini didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memenangi perang saudara dengan saingannya Xiang Yu. Dinasti Han merupakan salah satu dinasti terkuat di China dan di antara 3 dinasti yang paling berpengaruh. Di China, kebanyakan hasil penulisan awal direkodkan di atas jalur buluh yang panjang. Walau bagaimanapun, hasil penulisan memerlukan medium yang murah dan ringan agar mudah untuk dikendalikan. Teknik penghasilan kertas ini menggunakan serat rami sebagai bahan. Serat ini direndam di dalam air dan ditumbuk, kemudian dikeringkan. Maka terhasillah kertas oleh masyarakat purba Cina pada zaman dinasti Han ketika itu. Perubatan buku treatise caused by cold factor membantu merawat penyakit akibat kesejukan menggunakan teknik akupuntur yang efektif. Warisan budaya Tiongkok yang sangat berharga kerana menemukan cara pengubatan dengan memanaskan bahagian tubuh tertentu. Dari segi sosial, budaya dan agama, pada zaman dinasti Han, ajaran Confucius dan Taoism berkembang pesat semasa pemerintahan kerajaan ini. Pada dinasti Han Timur, Bandar Luoyang, ibu negara Cina ketika itu sering berlaku gempa bumi. Penyelidikan dilakukan setiap gempa bumi berlaku. Pada 132 Masihi, alat pengesan gempa bumi yang pertama di dunia yang dicipta. Alat ini dinamakan seismokop Ti Dong Yi yang diciptakan oleh ahli sains matematik Zhang Heng. Dinasti Qin merupakan sebuah kerajaan yang hanya bertahan dari tahun 221 hingga 207 sebelum Masihi. Merupakan sebuah kerajaan yang hanya menggunakan sistem pemerintahan yang berpusat yang sangat ketat. Walaupun dinasti ini agak tegas dalam sistem mereka, namun mereka ini kaya dengan penghasilan seni seperti tembok besar Cina, bahasa tulisan, malah terdapat juga sumbangan lain seperti penggunaan sistem mata wang. Akan tetapi, akhirnya Empire Qing jatuh setelah diserang oleh kuasa luar seperti Britain, British, Rusia, Jerman dan juga Jepun. Berdasarkan kajian lepas, seorang pakar penyelidik Konfusianisme iaitu Tu Wenming ada menyatakan bahawa ajaran Konfusianisme merupakan suatu sistem falsafah mengenai hidup di mana aliran pemikiran ini mengutamakan nilai-nilai etika untuk dijadikan sebagai panduan dan pedoman hidup agar dapat membentuk akhlak yang sempurna dalam setiap individu. Oleh itu, beliau berpendapat bahawa ajaran Konfusianisme ini boleh dipandang sebagai suatu bidang antropologi falsafah yang berkisar pada sistem perikemanusiaan demi menyelesaikan masalah manusia. Seterusnya, seorang ahli sosiologi di Hong Kong iaitu Jin Yaoji memandang Konfusianisme sebagai suatu sistem pemikiran yang memberi fokus dalam meninjau dunia yang berpusatkan manusia. Dengan itu, pemahaman mendalam terhadap budaya Konfusianisme harus diletak pada semangat kemanusiaannya kerana aliran pemikiran ini memberi penekanan terhadap sifat semula jadi, etika, personaliti dan budaya manusia. Taoisme dikatakan dicipta oleh seorang tokoh yang bernama Lao Tzu atau dikenali sebagai Old Master. Taoisme berasal daripada Tiang Hao yang memasuki tahapan baru selepas lahirnya Lao Tzu, Chuangzi, Li Zi.
Taoisme mempunyai erti, jalan, cara dan akal. Taoisme merupakan petunjuk kepada manusia dalam menata kehidupannya. Taoisme mempunyai kitab yang ditulis oleh Lao Tzu, iaitu Tao Te Ching. Buku atau kitab ini mempunyai 81 bab. Penulisan ini daripada Lao Tzu mempunyai pelbagai paradoks dan ajaran yang mendalam tentang kehidupan selaras dengan alam semesta. Seterusnya, pengasas kedua falsafah Taoisme adalah Chuang-Tzu, seorang sejarawan dari dinasti Han, iaitu dari 369 Masihi sampai 286 Masihi. Falsafah Taoisme adalah sumber yang utama untuk prinsip ketertiban di alam semesta. Tao mempunyai dua komponen yang penting, iaitu Yin dan Yang. Seterusnya, Russell Kirkland merupakan seorang cendekiawan ulung yang pakar dalam bidang falsafah dan tamadun-tamadun di Asia. Beliau juga merupakan seorang yang pakar dalam bidang sejarah di Asia. Beliau juga mengatakan bahawa pengikut falsafat Taoisme tidak menganggap diri mereka sebagai pengikut satu agama yang berkongsi ajaran atau amalan daripada buku atau karya seorang pengasas. Taoism menekankan pemupukan peribadi dan penyatuan dengan apa yang dilihat sebagai realiti kehidupan yang mendalam. Dalam satu kajian lepas yang telah dibuat oleh Tay Koh-chun, yang mana beliau mendapati bahawa ketika zaman pra-Qing berlangsung, berlakunya huru-hara berikutan banyak peperangan yang telah terjadi. Masyarakat ketika itu mula hilang kepercayaan dan mula berfikir tujuan mereka hidup sebagai seorang manusia. Disebabkan itu, dengan wujudnya ideologi dari Mao Tzu dapat mengembalikan semula pengetahuan dan juga kepercayaan masyarakat pada zaman Qing ini. Seterusnya, pengkaji juga mendapati bahawa ideologi Mao Tzu dan juga Han Feizu mempunyai hubung kait dari segi pemikiran mereka. Cumanya, perbezaannya adalah dari segi tahun saja, yang mana Han Fei mencadangkan konsep ini pada 180 tahun selepas Mao Tzu memperkenalkannya. Han Feizu merupakan seorang tokoh falsafah pada zaman dinasti Qing. Beliau telah menggubal undang-undang yang berprinsipkan utama iaitu hukuman berat dan juga bercorak kolektif. Dalam undang-undang beliau telah menegaskan tentang hukuman dan undang-undang yang berat kepada manusia yang melakukan kesalahan dan juga bagi mengawal tingkah laku manusia. Aliran legalisme ini sangat membantu dari segi pengekalan pentadbiran dan juga kestabilan politik di negara China. Menurut fakta kajian daripada Ivan Taniputra 2008, beliau ada menyebutkan bahawa legalisme itu facia adalah aliran yang menitik beratkan pada sistem pemerintahan. Tambahan pula, Gillisin dan Gourlay 2005 juga memberikan fakta kajian yang menerangkan bahawa legalisme ini adalah ajaran yang meletakkan undang-undang dalam melakukan kesalahan jenayah, di mana ianya amat diperlukan oleh rakyat. Salam sejahtera, saya ucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menjawab soalan ini. Sumbangan falsafah tamadun Cina terhadap manusia atau masyarakat sehingga kini dari segi nilai kemanusiaan dan pentadbiran. Sumbangan yang dapat saya lihat melalui pengalaman sendiri saya adalah masyarakat Cina memberi tumpuan dan mementingkan tanggungjawab sebagai seorang insan, khususnya sebagai seorang anak. Falsafah tamadun Cina menekankan sifat setia dan patuh kepada ibu bapa sebagai syarat menjadi seorang anak yang baik dan soleh. Selain itu, ciri hormat menghormati, sopan santun dan kasih sayang juga memberi
satu kepastian dan menjadi tanggungjawab demi mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan adanya nilai kemanusiaan sebegini, sudah tentu dapat membantu manusia untuk melaksanakan sebuah pentadbiran yang adil dan saksama kepada semua dan seterusnya mencapai kemajuan dalam bidang-bidang tertentu. Dengan adanya panduan falsafah yang membawa pelbagai pemahaman dan ajaran tentang ilmu kemanusiaan, barulah manusia boleh mencapai kemajuan kehidupan yang diharapkan dan disanjung tinggi oleh semua. Sekian saja, terima kasih. Hi, I'm In, a student from China. For the first question, I think this philosophy has great impact on Chinese civilization, especially Confucianism. You know, the Chinese civilization has a long history and had never been interrupted. We think that's due to the Confucianism. Confucianism promotes etiquette and clustering. Although it's obviously wrong nowadays, but it did help the stability of society in ancient China. Untuk soalan, adakah falsafah ini penting untuk membantu dalam kemajuan kehidupan seseorang atau masyarakat? Pada pandangan saya, falsafah tamadun Cina adalah penting dalam membantu kemajuan hidup seseorang. Ini kerana nilai-nilai murni seperti saling menyayangi, taat kepada ibu bapa, amanah dan kesederhanaan yang ditekankan dalam falsafah tamadun Cina dapat membantu seseorang untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan. Sebagai penutup, era tamadun Cina mempunyai beberapa falsafah yang telah diamalkan sejak dahulu sehingga kini oleh masyarakat di Malaysia, terutamanya kaum Cina. Masyarakat tersebut mempercayai bahawa tujuan falsafah ini adalah untuk mendorong manusia supaya berfikiran kritis serta mampu membuktikan kebenaran ke arah tujuan dalam kehidupan. Pada era globalisasi yang kian mencabar akal dan emosi ini, falsafah-falsafah ini mungkin tidak lagi dipraktikkan secara holistik dalam segelintir masyarakat di Malaysia. Namun, ajaran dan fahaman ini tidak akan dilupakan di dalam zaman kerana sumbangannya begitu besar sebagai sumber rujukan kepada manusia untuk memupuk nilai kemanusiaan. Sekian dari kami, kumpulan 15. Terima kasih.